Ya, Auda, dan seperti apa kita janjikan, kita akan mengikuti dalam segmen tamu bahasa di mana kita menyentuh mengenai dengan heteronim dalam bahasa Melayu. Jadi untuk pagi ini kita telah pun menjemput tetamu undangan kita telah pun berada di sebelah saya, iaitu kita perkenalkan ya bersama dengan kita yang mulia Puan Aja Rosmaria binti Haji Ali, iaitu pegawai perkamusan Kanan ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan sendiri ya kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan heteronim dalam bahasa Melayu ini. Jadi kalau kita menyebutnya mengenai dengan heteronim ini, saya pun tertanya-tanya apa sebenarnya ya heteronim ini. Jadi sebagai mukadimah ya, mungkin boleh Puan kongsikan kepada penonton kita dan juga kepada kami berdua apa sebenarnya yang masukkan dengan tajuk kita ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai mukadimah tajuk kita pada pagi ini, heteronim dalam bahasa Melayu. Heteronim ini merupakan kata serapan daripada bahasa Inggeris. Dalam kamus bahasa Inggeris ada memberi makna iaitu each of two or more words that are spelled identically but have different sounds and meanings. Dalam kamus bahasa Melayu Nusantara juga, heteronim ini merupakan istilah linguistik. Bermaksud salah satu daripada dua kata atau lebih yang ejaannya sama tetapi makna atau sebutannya yang berlainan. Mengikut kamus linguistik juga edisi keempat tahun 2011, heteronim ini bermaksud salah satu dari dua atau lebih yang dieja sama tetapi bermakna atau berlafal lain. Berlafal lain itu bermaksud berbunyinya sebutannya lain. Seperti yang telah kita jelaskan, bagi makna heteronim tersebut dapatlah disimpulkan bahawa heteronim itu perkataan atau kosakata yang sama ejaan tetapi makna dan sebutannya berlainan. Jadi ejaan yang sama tapi maksud yang berlainan. Contohnya sahaja ni kalau kita ni boleh cakapkan ini mengenai dengan apa ada beberapa nanti akan kita tanyakan inilah contoh. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya Intan ya. Jadi Auda heteronim saya baru tahu. Tadi pun saya ingin bertanya tapi alhamdulillah Intan pun sudah menanyakan heteronim kata sarapan dalam bahasa Inggeris ya. Baik, sekarang kita ingin mengetahui mungkin Puan dapat mengongsikan contoh mengenai dengan heteronim dalam bahasa Melayu. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Antara dapatan kajian heteronim yang saya kaji dalam bahasa Melayu antaranya yang menggunakan ipepet ataupun italing. Ipepet ini sebagai contoh dalam menyebut emak itu ipepet tu. I-M-A-K, I-nya ipepet. Dan italing sebagai contoh enak. Kita ni tidak akan menyebut enak, kita ni akan menyebut enak. Itu italing. Itu antara perbezaannya ya. Ya, seterusnya Puan, silakan. Antara contohnya ialah dalam perkataan perang dan perang. Itu ada dua maksud yang berlainan. Perang seperti yang kita ni ketahui ialah perkelahian atau pertempuran dan lain-lain. Perang pula ialah warna bagi rambut, warna merah yang kehitam-hitaman, yakni kekuning-kuningan terutama untuk warna rambut. Antara contoh lain yang saya dapat ialah perkataan perak dan perak. Itu juga berbeza. Walaupun ejaannya sama, tapi sebutannya berlainan. Perak yang bermaksud hairan, tercengang kerana pertama kali melihat sesuatu dan sebagainya. Begitu juga berbeza dengan perak yang bermaksud seperti yang kita ketahui, perak itu sejenis logam yang berwarna putih dan berkilat, digunakan untuk membuat perhiasan, duit dan lain-lain. Ya. Dan sedikit Puan ya, saya pun mendapati perkataan rendang untuk pohon yang rendang. Dengan rendang untuk masakan. Betul? Ya, itu jadi juga itu berbeza. Dalam masuk ipepet ataupun italing. Kalau rendang atau ipepet, kalau rendang italing. Tapi ejaan sama kan? Itulah. Baik, teruskan Puan.
sebagaimana yang kita itu contoh seterusnya juga sama, rendang dan rendang. Rupanya Anda sudah dicatat. Kebetulan. Baik, silakan. Begitu juga rendang itu untuk masakan. Seperti yang kita ketahui, lauk yang dibuat daripada daging, ayam dan sebagainya yang dibumbu, yang dibubuhi rempah dan dimasak dengan santan hingga kering. Okey, baik. Begitu juga dengan rendang. Rendang itu rendah dan banyak daun serta cabangnya. Selalunya tentang pokok. Ya, kita ni boleh jual itu rimbun, pokok yang rimbun. Iyalah. Antara contoh yang dapat saya berikan, sama juga semak dan semak. Itu kalau kita ni salah sebut akan membawa makna yang berbeza juga. Sama ejaan tetapi berlainan maksud. Kalau semak di sini bermaksud kawasan tanah yang ditumbuhi pokok-pokok kecil yang rimbun. Semak itu juga kalau dalam kiasan tidak teratur dengan baik, tidak kemas tempat sesuatu dan sebagainya. Begitu juga semak. Semak itu seperti kita menyemak ejaan, menyemak buku. Itu kita ni akan meneliti dan mengkaji sesuatu itu dengan penuh teliti. Antara contoh lain yang saya dapat berikan juga ada perbezaan perkataan sepak dan sepak. Sepak itu kita gunakan dengan ipepet, sepak. Yang sepaknya itu italing, itu juga membawa makna yang berbeza. Sepak seperti yang kita ni ketahui, pengertiannya dalam kamus, tampar pada muka dan sebagainya, tempeleng. Sepak juga iaitu gerakan seperti kita ni sepak bola, menyepak bola, itu sepak. Jadi itu antara contoh-contoh di mana ejaan yang sama tapi cara sebutan dan juga maknanya itu berbeza. Jadi adakah ini ni Puan telah dikongsikan tadi contoh-contohnya. Jadi mungkin boleh kongsi kepada penonton kita apakah antara ciri-ciri yang terdapat ni dalam heteronim? Okey. Ciri-ciri yang terdapat dalam heteronim ada dua sebetulnya. Ada dua, makna dan sebutan. Kalau dari segi ejaan memang sama. Memang ejaannya memang sama. Tetapi di sini yang ciri-ciri yang jelas makna dan sebutannya yang berlainan. Dengan daripada contoh-contoh yang telah diberikan, itu antara ciri-ciri yang dapat dikatakan ada dua ciri-ciri untuk heteronim. Kita akan dapat melihat maknanya dan sebutannya yang berlainan. Jadi itulah antara ciri-cirinya, iaitu ada dua, iaitu dari segi makna dan juga sebutan. Jadi jangan kita ni salah sabut, kerana pastinya kalau kita ni salah sabut, pastinya itu akan memberikan makna yang berbeza. Contohnya sahaja kalau kita menyebut mengenai dengan macam tadi perang. Dan selainnya ada perang. Jadi ia berbeza sebenarnya. Walaupun ejaannya sama, tapi sebutan dan juga maknanya adalah berbeza dalam mengikut situasi. Baik Puan, setelah kita mengetahui akan perbezaan-perbezaan di antara dua perkataan dan juga dua maksud, tapi pada ejaan yang sama. Sekarang kita ingin mengetahui apakah kepentingan untuk kita ni mengetahui akan heteronim ini. Silakan Puan. Antara kepentingan yang dapat kita ketahui ialah dari segi keberkesanan komunikasi. Sekiranya kita ni berkomunikasi dengan seseorang dengan salah menyebut, kiranya sebenarnya membawa makna yang lain, yang berbeza. Sebenarnya yang dimaksudkan dari konteks ayat itu perkataan yang lain, tapi dia tersalah sebut, tersilap sebutlah, itu akan membawa makna yang lain juga. Jika sekiranya kita silap menyebut kosakata tersebut atau salah ejaan, ini akan menjejaskan keberkesanan komunikasi antara sesama kita. Dan juga mesej yang akan disampaikan juga kepada seseorang itu juga tidak akan berkesan.
dengan mengetahui heteronim ini juga sangat penting kerana dengan mengetahuinya kita tidak akan salah sebut dan dari segi makna akan menepati mengikut konteks ayat. Sekiranya kita ni berkomunikasi dengan seseorang tetapi apabila salah sebut itu akan membawa makna yang lain. Jika ejaan juga tidak tepat tetapi silap menyebut juga akan memberikan makna yang lain kepada dengan kita berkomunikasi. Itulah ya, perlu kita ni memastikannya apa kita sebut itu adalah sesuatu yang lurus kerana apabila kita menyebut salah, ia pastinya akan menimbulkan mungkin perkara-perkara yang tidak baiklah ya. Jadi kita pastikan kita menggunakan perkataan dan juga menggunakan maksud yang berlainan walaupun ianya mempunyai ejaan yang sama, tapi perlunya kita ni mengetahui juga ni mengenai dengan makna dan juga sebutannya dan seterusnya ni selain daripada yang telah pun Puan kongsikannya mengenai dengan ciri, contoh dan juga sebagainya ni, apa lagi yang Puan ingin tonjolkan dalam tajuk ini? Okey. Yang saya ingin tonjolkan dengan tajuk heteronim bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ini, kepada pelajar atau pengkaji bahasa disarankan supaya tidak salah menyebut kosakata kerana itu penting yang akan memberikan makna yang betul kepada dalam kosakata yang akan kita ni sebut. Kerana jika kita salah sebut, keberkesanan komunikasi tidak akan berkesan dan akan membawa makna yang lain dan akan tersilaplah membawa makna. Jadi apa yang mengenai dengan yang tajuk kita pada pagi ini itu heteronim ini. Jadi sekiranya lah ada pelajar maklum saja ketika ini telah bermulanya persekolahan. Jadi untuk mengetahui untuk penggunaan dari segi ejaan yang betul, di mana untuk para pelajar ini mengetahui ataupun mungkin ada tempat untuk mereka merujuk. Okey, terima kasih. Untuk mereka merujuk di Dewan Bahasa ada unit perkamusan yang ada kami menyediakan kamus-kamus dan daftar ejaan. Begitu juga kalau mereka ingin mengetahui dengan heteronim, banyak heteronim yang telah dimasukkan dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Di sana mereka boleh merujuk dengan melihat apa saja yang heteronim. Kalau dikirakan dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara itu melibatkan 3 buah negara yang sudah mantap di negara Brunei Darussalam. Itu menerusi buku. Kalau secara online adakah, Puan? Secara digital. Secara digital masa ini ada perancangan untuk membuat tersebut. Insya-Allah mudahan berhasil perancangan tersebut akan datang dalam berbentuk digital. Kalau berbentuk dari segi digital ni pastinya memudahkan lagi para pelajar dan juga mungkin orang ramai untuk mengakses untuk mengetahui dari segi penggunaan heteronim ini alhamdulillah. Saya ingin mengetahui juga mungkin jika dibuat perbandingan sedikit tambahan daripada saya. Perbandingan bahasa Brunei kata ini dengan bahasa standard. Lebih menjurus ataupun lebih banyak heteronim ini didapati dalam bahasa standard Puan kelihatannya. Betul. Tapi kalau dari bahasa Brunei ataupun perkataan Brunei, adakah tidak? Ada. Contohnya perkataan alat. Kalau dalam bahasa Melayu Brunei, alat itu macam alat sesuatu dari sesuatu itu. Tetapi kalau dalam bahasa Melayu, saya faham maksudnya dialatkan. Jarak. Alat itu mesti jarak. Tapi kalau dalam bahasa Melayu itu alatnya berlainan makna kan. Kalau alat berkakas. Alat kan 2-3 hari lah. Contoh ayat. Betul. Alat kan 2-3 hari cuma tu. Itu contoh ayat. Kalau lagi selain daripada alat, contoh. Selain itu ada juga perkataan luang. Luang dalam bahasa Melayu Brunei. Dalam bahasa Melayu Brunei contohnya luang sudah parutku. Ruang R-U-A-N-G luang. Luang. Tapi dalam bahasa Melayu luang maknanya yang berbeza kan? Saya baru tahu luang dalam bahasa Brunei. Okey. Ada contohnya tu yang luang sudah parutku, artinya ia berasa lapar. Dia berasa lapar. Luang itu maksudnya lapar Itu dan ianya dikamuskan juga, Puan.
Bahasa Brunei? Ada kamus bahasa Melayu Brunei. Ada. Iya, jadi mengenai dengan heteronim ini pun, kalau kita ni yang sudah dewasa ni memang kita mengetahui untuk membezakan. Jadi macam mana untuk kita ni mengenali kepada kita ni mendedahkan kepada kanak-kanak mengenai dengan perkara ni. Supaya mereka ni mengetahui perbezaan walaupun ejaan yang sama tapi berlainan maksud dan juga sebutan. Di situ kami akan menyediakan kosakata yang untuk boleh mereka rujuk. Seperti dalam kamus. Kalau di sini dalam untuk perkamusan ada kamus dan ungkapan am, kamus kata dan ungkapan am. Di sana kalau kita lihat ada 3 buah negara, Brunei, Malaysia dan Indonesia. Dari sana ada boleh mereka rujuk yang perkataan yang sama tapi berlainan makna. Iya, jadi pentingnya ada inisiatif lah untuk para pelajar untuk mengamalkan budaya membaca dan juga merujuk mungkin ada sesuatu perkara ataupun suatu perkataan yang kurang memahami, mereka boleh merujuk menerusi kamus. Jadi Puan selaku pegawai perkamusan Kanan ini, jadi apa manfaat kamus ni Puan? Kalau Puan boleh manfaat kamus, banyak manfaatnya kepada orang ramai. Mereka boleh merujuk kata yang mereka kadang-kadang mereka kurang pasti dengan maknanya. Mereka selalu merujuk kepada unit perkamusan, terutama dari segi ejaan yang betul atau makna yang betul. Kami juga ada menjawab soalan-soalan daripada jabatan-jabatan lain. Mereka kebanyakannya bertanya dari segi ejaan, makna yang tepat ataupun tidak. Okey. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, saranan daripada pihak Puan sendiri. Saranan mengenai heteronim ini, ianya sebagai sumber rujukan. Sekiranya pengkaji bahasa yang ingin membuat kajian heteronim boleh merujuk seperti yang saya beritahu tadi, Kamus Bahasa Melayu Nusantara dan Kamus Kata dan Ungkapan Am untuk rujukan mereka. Itu antara saranan untuk terutama pengkaji bahasa dan pelajar-pelajar yang ingin mengetahui bagaimana heteronim ini diserapkan ke dalam kamus. Mereka boleh melihat dengan melihat kamus. Di sana ada dipaparkan heteronim. Heteronim itu juga ada diserapkan dalam kamus. Ya, alhamdulillah ya. Itu dia mengenai dengan heteronim dalam bahasa Melayu. Sebenarnya seronok sebenarnya kalau kita ni mengetahui dan juga mengkaji secara mendalam ini, kerana kalau kita melihat dalam bahasa Melayu ini banyak sebenarnya perkataan-perkataan heteronim. Apapun kecukupan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Haja Rosmaria binti Haji Adi, iaitu pegawai Perkamusan Kanan. Terima kasih Puan atas perkongsiannya. Insya-Allah kita akan bersua lagi. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.